Assalamualaikum tuan. Penyaran temuduga masuk tuan. Temuduga 624 7764 Perebet Hairunisa binti Zakaria. Tuan. Siap temuduga tuan. Hairunisa. Tuan. Kamu nak pergi kursus dulu kan? Ya saya. Okey, dari segi persediaan kamu, dari segi apa tu, knowledge kamu dah tahu sedikit untuk kursus. Ya tuan. Kamu kena prepare dari segi pakaian lah, fizikal dan mental kamu lah. Sebab ni untuk kursus ni dia semua kena memainkan peranan kamu ya. Okey, dan juga kamu tidak boleh bawa untuk kekosongan saja. Di sana bawa diri saja, tak boleh bawa diri saja. Okey, di sini saya nak mengharapkan kamu lah untuk kursus tu buat yang terbaik lah. Untuk performance kamu, untuk jaga nama regimen ni. Okey, buat yang terbaik ya. Assalamualaikum tuan. Penyaran temuduga tuan. Terima kasih tuan. Down, kiri, sing. Setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan, lulus ujian kesihatan dan temuduga di peringkat pasukan, maka langkah yang seterusnya ialah menjalani kursus di Pusat Latihan Askar Wataniah atau lebih dikenali sebagai Puswatan. Januari 1964, Pusat Latihan Askar Wataniah PLAW berpindah ke Jalan Tan Bun, Ipoh mengambil alih National Service Centre. Ketika ditubuhkan dari satu kawasan kamp kecil, PLAW terus berkembang pesat, baik daripada infrastruktur, aset, organisasi dan latihan. Pada tahun 1981, Askar Wataniah dikenali dengan nama Pasukan Simpanan Tentera Darat, memandangkan kejayaan dicapai oleh Askar Wataniah daripada pelbagai aspek. Sungguh pun Askar Wataniah dikenali dengan nama Pasukan Simpanan Tentera Darat, tapi pusat latihan ini masih dikenali dengan nama Pusat Latihan Askar Wataniah PLAW sehingga pada 21 Disember 1995 PLAW telah ditukar nama kepada Puswatan. Telah ditubuhkan seawal 1 Januari 1960. Jadi kalau kita lihat kini usia Puswatan ini menjangkau 58 tahun. Satu usia yang cukup matang. Jadi dalam tempoh 58 tahun ini, Pusat Latihan ini dah melatih lebih daripada 30,000 pegawai dan juga anggota dan pangkat daripada Askar Wataniah. Sejajar dengan Pusat Latihan Tentera Darat bagi melicinkan pelaksanaan tugas, organisasi Puswatan terbahagi kepada bahagian pentadbiran, latihan, bantuan latihan dan rekrut. Manakala misi Puswatan adalah mengurus dan melaksanakan kursus-kursus ketenteraan dan layanan khusus yang ditetapkan bagi memenuhi keperluan pemerintahan Markas Latihan Tentera Darat. Kursus bakal pegawai sukarela mendedahkan penuntut kepada peperangan melawan insurgensi dan peperangan konvensional. Selain itu juga menjana pengetahuan penuntut dalam pemerintahan dan kawalan selain tugas mengenai platoon dan organisasi tentera darat. Kebenaran masuk, Cik. Kursus yang dilaksanakan selama 30 hari ini bertujuan membimbing penuntut supaya berkemampuan mengaplikasikan kemahiran ketenteraan, kepimpinan dan pengurusan selain berkebolehan dan berkeyakinan melaksanakan tugas sebagai seorang pegawai tentera. Komitmen daripada anggota Wataniah sangat-sangat berbeza dengan askar regular macam saya. Perbezaan di sini kami memang regular, memang 100% ini adalah kita punya bread and butter, kita punya skop kerja kita. Jadi ini memang mainan kami. But then untuk askar Wataniah, mereka itu orang awam dan mempunyai komitmen di luar. But then masih mampu untuk mencari minat dan juga komitmen untuk join Wataniah dan buat sama
level dengan macam mana kami buat. Salah seorang penuntut kursus bakal pegawai sukarela, pemegang ijazah perubatan Cina dari China University Hangzhou, Prebet Wingkok, berkongsi bagaimana beliau tertarik menyertai pasukan ini. Sekarang teman-teman kan, saya nampak dia punya talimat kan, wah banyak bagus. Dan dia punya perbalisan pun bagus juga. Saya tengok TV pun ada dia rakaman. So itu saya minta tadi dia. Saya minta join ni askar Wataniah lah. Sampai hari ini saya dapatlah seorang askar. Seorang lagi penuntut yang merupakan seorang pensyarah di Universiti Utara Malaysia, Prebet Dino Hairi Saripudin, merakamkan penghargaan kepada ETM kerana memberi peluang untuk turut serta di barisan pertahanan. Kita bukan hanya semata-mata mempelajari ilmu ketenteraan yang melibatkan senjata dan sebagainya, namun demikian kita juga dibentuk untuk berfikir dalam keadaan penat, dalam keadaan stres, macam mana kita terpaksa membuat keputusan yang paling terbaik pada ketika itu. 5 minit. Bye. Go. Namun, cukupkah jika hanya bersandarkan kepada minat dan semangat sahaja? Kita kena ingat yang askar ni bukannya semudah yang disangka. Joining the army is a tough life. Jadi mereka ada yang baru 2-3 hari join kursus dan nak tarik diri. Dan kiri. Go ke langkah jalan. Buka langkah. Buka langkah. Jangan malas. Benarkah penuntut melalui sesuatu yang mencabar, tak terdaya di badan dan akal untuk menanggungnya, sehingga ada yang terkandas di tengah jalan? Segala insan lain lena di atas tilam empuk, mungkin sahaja mereka bertilamkan tanah, berbumbungkan langit dan berbantalkan backpack. Akan menghadap ke hadapan, ke belakang. Sing. Dan kiri. Malam abang akan tak jumpa pengalaman ni dalam hujan sosial, hutan 2-3 hari tak keluar macam tu. Malam biasa kita di rumah lah selesa. Kita askar, kita tahan diri. Kalian minta. Tapi bila kita kerja, kita masuk sosial, kita dapat banyak kuat tadi orang biasa lah. Bila kena ajar orang ni. Begitupun anak bangsa yang tidak mengenal erti kalah, sanggup bermatian demi agama dan tanah air tercinta, tetap menyahut cabaran dan menggalas tanggungjawab sehingga ke akhirnya tanpa mengira pangkat dan usia. Kita dapat mengenali dua golongan. Dua golongan yang dimasukkan di sini adalah golongan yang berusia 30 tahun ke bawah dan 30 tahun ke atas. Kalau kita perhatikan pada kursus bakal pegawai pada kali ini, ada individu-individu yang telah berumur 40 tahun ke atas, iaitu 43 tahun secara spesifik, di mana kalau secara tidak langsung kita dapat melihat bahawa walaupun mereka berumur 40 tahun ke atas, tetapi jiwa ketenteraan, jiwa menimba ilmu untuk mereka perolehi yang mungkin mereka tak dapat di luar sana, mereka telah dapat di sini. Ada? Ruki? Tiba, badan. Tarik kaki pencekak dan keluarkan alat kerja. Letak kaki pencekak. Habis untuk membuka. Ada lagi alat kerja dah. Kau cabut pin. Menghadiri kursus ketenteraan bukan sekadar membawa pen dan kertas, malah fizikal dan mental yang mantap. Walau berdepan dengan jadual yang padat, letih, tidak cukup tidur, penuntut juga akan menduduki ujian bertulis dan amali. Keadaan yang jauh berbeza dengan menduduki peperiksaan di sekolah maupun di universiti. Ada tips yang boleh diguna pakai supaya mencapai satu keputusan cemerlang di akhir kursus. Kita sebelum datang ke sini, kita akan memang bagi panduan apa yang sepatutnya mereka belajar, itu sebagai persediaan sebelum datang ke kursus ni, agar penuntuk-penuntuk datang ke sini dengan sedikit persiapan. Tidak ada istilah pilih kasih. Tidak kira sebenar mana pun jawatan dan pangkat awam di luar. Pensyarah, doktor, kerani atau bekerja sendiri, layanan yang diterima adalah sama. Penuntut dilatih sesuai dengan tanggungjawab yang akan dipikul
sebagai pegawai dalam Regimen Askar Wataniah bukan tugas yang boleh diremehkan walau berada di pasukan simpanan. Perlu patuh pada arahan, bersatu sebagai pasukan. For me, askar ni ialah macam satu tim bola. Itu konsep yang paling senang, satu tim bola. Askar regular macam saya ialah main player. Reserve ialah seperti reserve player di dalam tim bola. Perkara yang sama. Apa yang saya belajar, apa yang saya dilatih, apa yang saya buat, mestilah reserve saya pun mampu buat, mampu berfikir, mampu buat, mampu melaksanakan tugas tu. Dan cara berfikir pun mesti sama macam saya, supaya tim bola itu sendiri menang. So same goes to ATM. Sekiranya askar regular itu mampu buat that level, Wataniah pun mampu untuk mencapai that level. So askar Wataniah sekarang ni kita tak boleh pandang dia orang sebelah mata. Lahirnya daripada persekutuan, dia akan setimpal dengan keluaran-keluaran yang lain. Justru bagi memastikan objektif dicapai, setiap kursus mempunyai silibus khas yang telah ditetapkan. Bagi kursus bakal pegawai sukarela, modul dibentuk bagi melahirkan pegawai yang mahir dalam selok-belok ketenteraan, mampu memimpin anggota di bawahnya untuk dilepaskan ke garisan pertempuran. Okey, kursus bakal pegawai adalah untuk melatih LLP yang siapa yang mempunyai potensi untuk menjadi pegawai kemudian. Mereka akan menjalani kursus ini. Setelah balik ke pasukan, mereka akan disokong oleh pasukan sendiri apabila layak untuk ditauliahkan sebagai pegawai dalam Angkatan Sukarela. Walau sekali pandang latihan diberi seperti keras dan amat tegas, hukuman pasti hadir apabila melakukan kesilapan. Suara jurulatih mungkin sahaja menjadi sesuatu yang ditakuti. Belum pun sempat lelah hilang, ada sahaja perintah yang baru. Mesti diikuti dan dituruti. Itu semua tidak sekali-kali melunturkan semangat penuntut. Setelah melalui hari-hari yang penuh dengan liku selama sebulan, seakan tidak percaya telah menempuh pelbagai cabaran dan rintangan itu, penuntut akan pulang untuk menjalankan tanggungjawab baru dan berkongsi ilmu dengan anggota di pasukan masing-masing. Askar bukan yang mereka kata macam itulah, tapi askar dia banyak betul yang kita kena belajar, bukan sekadar yang fikiran yang lama-lama lah, kena ubah fikiran yang baru mengenai askar Wataniah. Baru kamu try, baru kamu tahu apa yang berlaku di askar Wataniah. Hukuman bukan bererti penyiksaan, sebagai peringatan dan kebaikan. Itu juga akan jadi kenangan kepada jurulatih dan penuntut. Jurulatih juga mempunyai harapan yang besar kepada penuntut supaya ilmu yang dicurah tidak sia-sia. Supaya mereka mampu menerapkan apa ilmu ketenteraan yang di-applykan, yang diajar ke dalam sektor awam. Cara berfikir, cara kita berinteraksi, cara kita berjalan, apa saja kita buat di dalam militeri sangat berbeza dengan awam. Jadi dia punya kelebihan dia kita akan rasa sama. Biar orang nampak keluaran Wataniah ni suatu leader yang berbeza dengan leader-leader di peringkat awam. Saya kerap menekankan bahawa apa saja ilmu yang kita peroleh semasa kita datang berkursus, dia tidak habis di situ. Latihan dalam ketenteraan ni kalau kita lihat dia itu continuously, berterusan. Jadi di sini setelah penuntut ini dilatih, mempunyai knowledge, skill dan juga attitude yang telah kita tetapkan, balik mereka harus berkongsi dengan anggota-anggota di pasukan. Maksud saya kalau dia datang berkursus senjata contohnya, dia balik di pasukan menjadi tanggungjawab dia untuk melatih, mengajar, menguji anggota-anggota di pasukan masing-masing. Itu harapan saya sebagai komandan pusat latihan Askar Wataniah. Tamat sudah kursus di Puswatan. Kepada yang telah berjaya menamatkan kursus bakal pegawai sukarela, masih banyak lagi kursus yang boleh diikuti selepas ini.
Khidmat bakti anda masih diperlukan.